أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama berkongsi tadabbur ringkas surah Al-Baqarah ayat 218 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan berkongsi sedikit daripada ayat ini. Sebagaimana yang disebut dalam kitab tafsir Al-Jalalain, makna ayat ini ialah merujuk kepada sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kampung halaman mereka dan berjihad di jalan Allah, yakni untuk meninggikan agamanya, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, yakni pahalanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada 3 golongan yang disebutkan, iaitu orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu, wal ladzina hajaru, yang kedua orang-orang yang berhijrah, dan yang ketiga wajahadu fi sabilillah, iaitu orang yang berjihad pada jalan Allah. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman ulaika ni merujuk kepada 3 golongan tadi, orang beriman, orang berhijrah dan juga orang yang berjihad pada jalan Allah ini. Yarjuna rahmatullah, mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada tafsiran ulama, sebab itulah perlunya bila kita tadabbur Al-Quran untuk merujuk kepada tafsir. Ayat ni adalah termasuk ayat-ayat yang mengandungi asbabun nuzul. Boleh rujuk dalam kitab Asbabun Nuzul, iaitu yang ditulis oleh ataupun disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, merujuk pada kalimah ataupun pada ayat ini ulaika yarjuna rahmatallah, yakni sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berhijrah dari kekufuran menuju Islam serta berjihad untuk meninggikan kalimah Allah, maka bagi mereka itu rahmat Allah yang diberikan sebagai satu kemuliaan dan keutamaan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Jadi ayat ini turun untuk pasukan Abdullah bin Jahsh. Siapa yang mengikuti kelas tadabbur saya tak ingat surah apa, ada sebut surah yang berkaitan tentang yang bila wahyu lambat turun tu, ada satu kisah, iaitu bagaimana Nabi SAW telah melantik Abdullah bin Jahshi bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain, yang tugasan yang diberi oleh Nabi SAW ialah untuk mengintip, hanya jadi spy saja, mengintip. Keluarlah daripada Madinah menuju ke Mekah, sampai ke perbatasan, masuk sampai ke sempadan. Dan ada satu tugasan yang telah Nabi SAW berikan kepada Allahumma salli ala Muhammad, Abdullah bin Jahshi. Nabi pesan, Nabi bagi satu surat kepada Abdullah bin Jahshi dengan arahannya jangan buka surat melainkan setelah 2 hari perjalanan. Maksudnya setelah keluar 2 hari barulah buka surat. Bila buka surat, rupa-rupanya dalam
memang mereka pergi ni dalam keadaan tak tahu apa tugasan mereka, kan? Jadi bila buka surat, rupanya Nabi tugaskan mereka untuk mengambil berita ataupun menjadi pengintip untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Jadi ada satu insiden yang orang kata tidak dirancang berlaku, dan ringkas ceritanya daripada insiden itu, mereka telah bertemu dengan beberapa orang di kalangan musyrikin Mekah. Akhirnya berlakulah satu pertempuran yang menyebabkan ada pembunuhan. Sebab itulah disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul bahawa ayat ni turun untuk pasukan Abdullah bin Jahsy, yang mana mereka ini telah membunuh di antara beberapa orang itu ada menyebutkan 3 orang, seorangnya terbunuh, iaitu Al-Hadrami, yang seorang musyrikin Quraisy, yakni mereka ini telah membunuh pada bulan haram. Pada bulan haram ada 4 bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Berlaku pada bulan Rajab, di akhir-akhir pada bulan Rajab. Bulan haram ni maksudnya haram berperang, Jadi bila mana berlaku pertumpahan darah, dan ianya adalah peristiwa yang pertama berlaku setelah Nabi berhijrah ke Madinah, kan? Perkara ini berlaku sebelum daripada perang Badar, kan? Jadi ringkasnya, bila mana dah berlaku tu, ada seorang yang dapat lari, dan ada 2 orang ditawan dan seorang terbunuh, kan? Jadi bila balik ke Madinah dan Nabi dapat tahu perkara ini, nak tahu lebih lanjut berkaitan tentang peristiwa ni sebab dia agak panjang, boleh rujuk pada surah Al-Baqarah, yakni pada ayat 216, 217 dan 218. 216 hingga 218 ada di sana ayat-ayat yang turun khusus pada peristiwa ini. Ringkasnya, bila balik itu, dalam keadaan mereka ni tak tahu Nabi nak marah ke nak apa, tapi sememangnya ramai di kalangan sahabat menunding jari dan mengatakan kepada mereka. Namun baginda Nabi SAW tidak berkata apa, sebab tidak turun wahyu. Setelah itu barulah turun wahyu. Setelah beberapa ketika baru turun wahyu, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat yang menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah perkara yang layak. Jadi ada antara ayatnya ialah ayat ke-218 ini. Jadi mereka berkata, yakni golongan ni tadi, maksudnya merujuk kepada pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ni, wahai Rasulullah, apakah kami ni layak untuk mendambakan pahala orang-orang berjihad melalui peperangan ini? Sebab mereka telah membunuh, padahal Nabi tak suruh bunuh pun, hanya mengintip sahaja. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu mereka bahawa mereka itu sangat mendambakan pahala itu kerana keimanan, hijrah dan jihad mereka. Maka nak sebutkan pada ayat ni dia ada kisah di sebalik turunnya ayat ini. Maka apa yang kita boleh ambil manfaat untuk sama-sama kita tadabbur ialah ayat ini merupakan di antara ayat yang Allah Ta'ala nyatakan tentang keperluan bagi hamba-hambanya memohon rahmat. Sesungguhnya hidup kita ni di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini pun kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah pada hari ini, alhamdulillah, dengan segala nikmat yang kita dapat ini semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cuba rujuk pada beberapa pengertian apakah yang kita boleh faham tentang rahmat Allah ni. Kalau mengikut kepada pakar bahasa, di antaranya ulama yang pakar, menurut Ibn Faris dalam kitab Maqayis Lughah, rahmat ini bermaksud kelembutan, kehalusan dan juga kasih sayang. Manakala menurut Al-Asfahani dalam kitab Mufradat
alfazu Quran. Rahmat pula bermaksud kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Terkadang rahmat hanya khusus kepada kelembutan, kadang juga hanya bermaksud berbuat baik. Maka ini yang diterjemah mengikut bahasa kan. Jadi nak katanya rahmat Allah ni kasih sayang kan, sebagaimana yang kita faham daripada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah kan, maksud Ar-Rahman, maksud Ar-Rahim. Jadi nak menyebutkan kepada kita bahawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan kasih sayang Allah. Hari ini kita dapat menghirup udara segar, dapat oksigen, ini pun rahmat Allah. Kadang-kadang ada orang yang tak melakukan ibadat pada Allah pun Allah bagi. Jadi itu merupakan rahmat daripada Allah. Jadi di antara sifat yang disebutkan pada ayat ini ialah 3 sifat orang-orang yang menambahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut pada ayat. Yang pertama iaitu orang beriman, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka. Kenapa mereka gementar hati? Sebab mereka takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia orang-orang yang beriman. Juga seperti mana yang disebutkan ciri-ciri orang beriman ini dalam surah Al-Mu'minun. Kita boleh baca daripada surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun tu sampai ayat ke-11, menyebutkan kepada kita sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas dalam surah Al-Mu'minun menceritakan kepada kita siapa mereka orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu orang yang berhijrah. Siapakah mereka? Sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'atan. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapat di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Berdasarkan ayat ini, kita lihat kepada tafsiran dalam kitab Tafsir Al-Maghari. Syekh Al-Maghari berkata, barang siapa berhijrah di jalan Allah, iaitu dengan tujuan mencari keredaannya dan untuk menegakkan agamanya sesuai dengan kewajipan bagi dirinya selaras dengan jalan yang dicintai oleh Allah, nescaya akan memperoleh tempat yang memberinya kelepasan di muka bumi ini. Jika mereka yang tadinya berasa tertindas, mereka akan mendapat tempat perlindungan, sehingga mereka memperoleh kebaikan dan rezeki yang banyak di samping terselamat daripada penindasan dan kehinaan. Ini adalah satu jaminan, yakni kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhijrah. Bagi mereka yang berhijrah pasti akan mendapat yang lebih baik dengan usaha mereka. Senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang ketiga, yakni orang yang berjihad fi sabilillah. Menurut Imam Gharib Al-Isfahani, kalimah jihad dalam Al-Quran mempunyai 3 erti. Bukan maksud perang je. Kadang-kadang orang kita ni dia salah faham. Dia faham jihad tu hanya berperang saja.
Yang pertama maksud jihad ialah berjuang melawan musuh yang nyata, yakni melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Yang kedua, melawan syaitan, yakni berjuang melawan godaan syaitan. Dan yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Berdasarkan pendapat Imam Gharib Al-Isfahani ini, perkataan jihad diertikan sebagai menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya usaha atau kekuatan untuk berlawan satu objek yang tercela yang boleh mengancam ketenteraman hidup damai kaum muslimin dalam rangka menegakkan agama Allah. Maknanya bukan hanya jihad fi sabilillah itu dengan mata pedang semata-mata, bukan hanya dengan peperangan semata-mata. Hal ini bersesuaian dengan maksud sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda baru saja kembali dari perang Badar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak kitab hadis, iaitu Nabi sebut kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Nak kata bahawa jihad yang akbar, jihad yang lebih besar itu ialah jihad melawan hawa nafsu. Terkadang orang yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik, mereka ini kalah dengan hawa nafsu mereka. Jadi sama-sama kita memahami apakah makna sebenar jihad itu. Jadi tadi telah disebutkan 3 golongan itu. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ialah kita berusaha untuk kita tempatkan diri dalam 3 golongan tersebut. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad, berusaha untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melawan dengan mata pedang kepada musuh yang memusuhi agama Islam, kita berjuang sehabis-habisan melawan godaan-godaan dan juga hasutan syaitan, ataupun kita berjuang sehabis-habisan melawan akan hawa nafsu durjana yang sering menghasut kita, menggoda kita untuk buat perkara-perkara yang buruk dan jahat. Begitu juga pada hari ini kita berpeluang untuk menambah kualiti iman kita. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jugalah waktu yang sesuai untuk kita mulakan hijrah kita. Hijrah, kita berpindah daripada sifat malas kepada sifat rajin. Kita hijrah daripada seorang yang kurang membaca Al-Quran kepada seorang yang banyak membaca Al-Quran dan seumpamanya. Jadi dalam apa yang kita boleh tadabbur bersama ni, ada satu soalan yang barangkali mungkin ramai juga yang tertanya-tanya. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Dalam surah Al-An'am ayat 46, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Dia berkata, yakni Nabi Saleh berkata pada kaum dia, wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dapat jawapan? Baik. Nak dapat rahmat, cara dia ialah dengan beristighfar, mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Susah ke mohon ampun? Astaghfirullah. Tak erti bahasa Arab. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya dosa anda sebesar gunung, seluas lautan, malah setinggi langit pun, jika anda mohon ampun, pasti Allah mengampuni dosa-dosa anda. Kenapa? Sifat Allah Ta'ala ni adalah Al-Ghafur, Ar-Rahim, yang sentiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedikit renungan bersama. Ini satu kisah yang umum supaya kita sama-sama fikir. Tak kala seorang hamba yang berdosa, yang sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang kini dia baru mengenal erti taubat, baru belajar macam mana nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan bila mana kali pertama ia melangkahkan kaki ke masjid,
sambil dia berdoa ketika mana dia melangkah masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Dia minta pada Allah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa? Ampunan Allah Ta'ala itu juga merupakan salah satu rahmat daripada Allah. Selain daripada pemberian daripada Allah yang kita sebut rahmat itu, ampunan itu juga merupakan rahmat. Kenapa? Benarlah firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelaslah di sini bahawa sememangnya pintu-pintu kebaikan masih terbuka luas untuk kita. Marilah sama-sama memanfaatkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan ganjaran-ganjaran, peluang pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan juga marilah sama-sama kita berpesan-pesan dengan saudara-saudara kita agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Hanya sekadar itu dahulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.